ketika saya mula buka pondok di Pedu, benda pertama yang ditekankan kepada para santri di pondok saya adalah dengan amal terlebih dahulu. Karena ilmu tanpa amal, maka dia tidak akan membuahkan hasil yang berkesan. Dan perkara tersebut saya rasakan sungguh-sungguh ketika mana di sini, ketika kita rasa menyesal yang besar ketika mana kita hadir ke majlis Maulana Syekh Yusri Hafizahullah hanya sekadar untuk mendengar majlis hadis daripada beliau. Ramai di kalangan penuntut ilmu yang hadir ke majlisnya Maulana Syekh Yusri Hafizahullah hanya sekadar untuk mendengar hadis, tapi tidak mengikuti majlis zikirnya sejak daripada waktu subuh lagi. Maka akan tahu waktu Syekh baca contoh pukul 7 pagi atau 7:30 pagi, kehadiran akan hadir pada 7:30 pagi atau 7 suku pagi. Sebelum itu mereka akan hadir dan menunggu untuk memulakan majlis bacaan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi ditinggalkan majlis yang sebelumnya. Kalau sekarang subuh awal, Syekh Yusri baca pukul berapa selalunya? Pukul 7 juga pagi. Pukul 7 pagi. Jadi kalau subuh awal dalam pukul 3, pukul 6, saya baca pukul 6 baca. Subuh pukul 3:30. Jadi 3:30 sampai pukul 6 tu, kalau Syekh mula sembahyang, lebih kurang dalam 2 jam majlis zikir Syekh sebelum pukul 6. Dan ramai di kalangan penuntut ilmu yang hadir hanya ketika pukul 6 tersebut sahaja, tidak hadir sebelumnya. Dan ini kerugian yang paling besar yang tidak akan didapatkan oleh seorang tadi kalau kata melainkan dia telah tinggalkan tempat tadi, baru dia akan berasa dengan tempat tadi. Dan saya merasai perasaan tersebut. Dan saya merasai bahawa berada di dalam majlis zikir sebelum memulakan majlis ilmu itu sebenarnya kekuatan yang paling besar. Dan kerana itu kita tak heran kenapa Maulana Syekh Yusri Hafizahullah boleh berada di dalam majlis beliau tersebut selama puluhan tahun dan tidak inqita', melainkan safar, melainkan marad. Kadang sakit pun dia turun juga mengajar. Kenapa jadi macam tu? Kerana kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, disebabkan kerana asrar, anwar, zikir yang telah dia laksanakan tersebut. Jadi penuntut ilmu di Al-Azhar Al-Syarif ini, kita berada di buminya awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang penuntut ilmu tadi khali, tidak ada langsung daripada zikir dan juga daripada wirid yang diambil daripada para guru, maka keberadaan kita dalam pengajian selama puluhan tahun sekalipun seakan tidak ada apa. Sungguh saya kata, ambil berat sungguh-sungguh benda ni. Kena lazimi dengan zikir yang kita boleh untuk kita laksanakan. Kalau zikir syadzuliyah, ada zikir asasi yang perlu dilaksanakan. Ada 3 zikir yang dilaksanakan setiap pagi dan petang, kena laksanakan perkara tersebut. Astaghfirullah 100 kali, selawat 100 kali, dan kemudian la ilaha illallah 100 kali. Melihat kepada riwayat daripada Syekh Yusri dan riwayat daripada Syekh Ali Jumaah Hafizahullah ta'ala, berbeza dengan riwayat tersebut, tak apalah. Cuma yang pentingnya 3 tu asasi, yang diulang, dibaca pagi dengan petang. Dan kalau ditinggalkan perlu diqadha semula. Kemudian ada musabba'at, kemudian ada wazifah zarruqiyah, kemudian ada hizbul bahar, kemudian ada hizbu an-nasr, kemudian ada hizbu al-bar, kemudian ada hizbu kaza. Banyak ahzab yang dikarang oleh para awliya dan para ulama. Tujuannya untuk apa ni? Tujuannya untuk kita mendepani kekuatan dan juga ketinggian ilmu itu sendiri. Karena ilmu kalau tak disertakan sekali dengan zikrullah, maka dia akan jadi ya'lu dan kemudian akan jadi takabbur. Sungguh, kalau tak diserta dengan zikrullah, dia akan jadi takabbur, dia akan jadi iblis. Iblis menjadi iblis adalah kerana pengakuan dia terhadap pengetahuan dia yang tinggi katanya. Kan tu jadi iblis. Sayyidina Adam alaihi salam disebabkan kerana diberikan oleh Allah dengan allama Adam al-asma'. Al-asma' ma huwa al-asma'? Asma'ullah al-a'zam. Allah Ta'ala bagi asma'ullah al-a'zam kepada Sayyidina Adam alaihi salam, sehingga menyebabkan beliau tenggelam dalam tajallinya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau tunduk
patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggi diri hatta dengan iblis sekalipun. Hatta dengan iblis sekalipun. Lalu Allah taala memuliakan Sayyidina Adam alaihissalam. Kenapa? Karena asrarnya zikrullah. Karena asrarnya asma Allah taala yang telah diberikan ilmunya oleh Allah kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Khilaf ulama dalam tafsiran asma. Al-asma kata ulama ada khususiat kepada segala nama yang ada dalam muka bumi. Hada maktab, hada finjan, hada ka'sun, kata disebutkan dengan satu persatu, dan kegunaan perkara tersebut, ini pokok apa, digunakan untuk apa dan sebagainya, semua diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada tafsiran lagi, al-asma ay asma'ullahil azam. Jadi diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Adam dengan asma'ullahil azam dan khususiat bagi asma' tersebut. Dan dengan itulah Sayyidina Adam tunduk, dan dengan itulah Sayyidina Adam ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Tamam. Dan kalau kata tidak disertakan dengan zikrullah ketika pengajian ini, kita akan jadi, orang Kedah kata cempah. Ya, cempah. Dan kita akan jadi tahayyur. Dan kita tak tahu kita nak ke mana nanti. Dan kita akan jadi seorang yang sombong. Dan kita akan suka melihat kesalahan orang. Dan kita akan mencari-cari kekurangan orang lain ketika mana orang tadi berbicara, dan seumpamanya. Berbeza dengan para awliya Allah Ta'ala, yang ucapan mereka tadi akan disertakan dengan kebaikan, rahmat, dan juga menjadi jazbah, tarikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu bila ditekankan perkara tersebut, walaupun Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, tidak menekankan perkara tadi kepada para muridnya dengan ilzam dan marah ketika seorang tidak menghadiri majlis zikir beliau, karena beliau awliya Allah Subhanahu wa taala, min awliya illahi taala, dan dia karena setiap orang dia ada dia punya mazhaj dia sendiri. Masing-masing yang hadir ke majlis beliau bukan semua mengikuti tarikatnya beliau, dan dia meraihkan perkara tersebut. Kena kau ni dah sebelum ni dengan masyrabnya sendiri, ini ada masyrabnya sendiri. Jadi beliau meraihkan semua.